selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua murid tahun 5 yang mengambil subjek pendidikan moral. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran dari rumah daripada saya, Cikgu Muhammad Syazwan bin Sulaiman dari Sekolah Kebangsaan Seri Tebrau. Baik, pertamanya sekali saya ingin mengucapkan tahniah di atas kerjasama dan semangat anda semua untuk memulakan sesi persekolahan 2021. Seperti yang kita sedia maklum, pada tahun ini, tahun 2021 merupakan satu norma baru bagi kita semua, bukan saja awak, malahan cikgu-cikgu juga mengalami satu perkara yang baru, iaitu hari pertama sesi persekolahan pada 20 Januari 2021, minggu lepas. Hari pertama, kita semua berada di rumah. Tidak ada seorang pun yang boleh berada di sekolah, melainkan atas tugas-tugas yang berkenaan. Okey. Oleh yang demikian, saya mengucapkan berjuta-juta tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada anda semua kerana dapat memulakan sesi persekolahan 2021 norma baru dengan sangat baik. Tanpa membuang masa, kita ingin meneruskan subjek pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ini merupakan isi kandungan buku teks pendidikan moral tahun 5 pada tahun ini 2021. Sekiranya, saya ingin maklumkan, sekiranya anda masih belum mendapatkan buku teks, saya faham buku teks pinjaman daripada pihak kerajaan atau melalui sekolah anda masih belum dapat, akan tetapi anda boleh memperolehi buku teks ini bukan sahaja pendidikan moral tapi buku teks lain melalui internet. Anda boleh search di internet, di Google, dan kemudian type sahaja buku teks digital, ataupun jika awak explore akaun MOE D5 yang awak dapat, yang saya bekalkan, yang pihak sekolah bekalkan, dalam platform itu ada disediakan buku teks digital setiap tahun yang berkaitan. Okey, awak cuma perlu download, dan sekiranya anda mempunyai telefon ataupun tab, anda boleh buka buku teks anda di mana-mana sahaja. Baik, pada hari ini kita akan teruskan dengan unit 1. Okey, kalau kita tengok pada gambar unit 1 ni, pada gambar unit 1 ni ada rumah-rumah ibadat, ada gambar rumah-rumah ibadat, kemudian ada beberapa individu ataupun manusia yang memakai baju kebangsaan kaum masing-masing. Okey, kalau kita tengok daripada sini, banyak, ada lebih daripada satu jenis pakaian rasmi. Rumah ibadat pun ada lebih. Baik, tajuk 1 berkenaan dengan keunikan masyarakatku. Okey, ini semua berkaitan dengan buku teks awak semua. Okey, kalau pada bahagian sini sekiranya tak dapat lihat dengan jelas, saya akan zoom sebab dia belakang di muka video saya. Okey, baik, kalau kita tengok keunikan masyarakatku, kat sini dia ada senaraikan keistimewaan masyarakatku. Dia ada hidup berkelompok, ada interaksi sesama masyarakat, perbezaan agama dan bahasa, pelbagai budaya, perpaduan. Okey, buku ini kalau dalam buku teks awak, dia dua muka surat yang berbeza. Jadi bila saya masukkan dalam ni, saya gabungkan, dan tak adalah, awak boleh tengok secara terus. Buku teks tak adalah pembahagian di tengah ni. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, murid lelaki yang pertama ini, dia berkata, agama saya menyeru penganutnya sentiasa memberikan sedekah kepada orang yang memerlukannya. Keprihatinan ditunjukkan secara ikhlas. Oleh itu kami dapat menjalinkan hubungan yang erat. Baik, kalau saya dapat simpulkan di sini, murid ini dia beragama Islam. Okey, saya beragama Islam. Agama saya menyeru penganutnya sentiasa memberi sedekah. Maksud sedekah ini kita memberikan, kita mengeluarkan sebahagian daripada duit. Tak kisahlah kita beli barang ke, contoh kita beli beras. Hari itu ada berlakunya banjir. Kalau awak kalau ada rakan-rakan kita yang terlibat dengan banjir, agama Islam menyarankan
untuk memberi sedekah, mengeluarkan sedikit, tak kisahlah memberi wang ringgit kepada mangsa yang terlibat dengan banjir ataupun memberi barang keperluan harian, tak kisahlah, contohnya macam beras, gula, barang makanan, barang keperluan sekolah, buku, pakaian dan sebagainya. Yang penting daripada orang yang beragama Islam. Okey, bila dalam agama Islam kita memberi sedekah dengan seikhlas mungkin, kita dapat menjalinkan hubungan yang erat. Sebabnya ialah kita ni dah bagi sesuatu daripada bahagian kita. Kalau ikutkan daripada kita sendiri, kita pun tak cukup. Kenapa kita nak bagi pada orang lain? Betul tak? Okey. Pemahaman yang sebegitu sepatutnya tidak perlu wujud dalam diri kita. Sekiranya kita ingin membantu orang lain yang susah, kita boleh berbuat demikian. Janganlah berkira dengan kita punya, kita ada duit, kita tak nak bagi, biarlah dia, pandai-pandai dia lah nak hidup. Tak boleh macam tu, ya. Baik, seterusnya murid Cina, saya rasa ni murid Cina, dia berpakaian Chongsam. Okey, agama saya mengajar penganutnya supaya bercakap benar. Keharmonian masyarakat dapat diwujudkan kerana kami jujur dalam pergaulan antara satu sama lain. Okey, kita sedia maklum, negara Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan saya pun faham masyarakat lain mempunyai bahasa ibundanya sendiri. Contohnya masyarakat Cina ada bahasa Cina, masyarakat India ada bahasa India, masyarakat yang berada di Sabah dan Sarawak pun ada bahasa-bahasa mereka sendiri. Okey, akan tetapi setiap agama, bukan sahaja agama Buddha sahaja. Okey, kalau kebiasaannya kalau murid Cina, agama yang dianutinya ialah agama Buddha. Agama Buddha memberitahu bahawa agama Buddha mengajar penganutnya bercakap benar. Bukan sahaja agama Buddha yang meminta penganutnya bercakap benar. Agama Islam pun meminta penganutnya bercakap benar. Agama Hindu pun meminta penganutnya bercakap benar. Semua agama, tak kiralah apa-apa agama pun yang berada di dalam dunia ini yang masyarakat kita anuti, semuanya mengamalkan bercakap benar. Mesti bercakap benar, jujur antara satu sama lain. Tidak ada berlaku pembohongan di situ. Okey. Seterusnya murid India di bawah ni, murid perempuan India. Agama saya meminta penganutnya menghormati orang tua dan orang lain. Oleh itu kami dapat hidup dengan aman damai dalam masyarakat yang berbilang kaum. Okey. Sama juga macam saya beritahu tadi, agama murid India kebiasaannya ialah agama Hindu. Okey. Agama Hindu meminta penganutnya menghormati orang tua yang lain. Dalam agama Islam pun sama, dan saya pasti agama Buddha pun meminta penganutnya untuk menghormati orang lain. Okey, sepanjang 3 perkara yang saya dah sebutkan ini tadi. Okey, yang pertama, kalau kita tengok di sebelah sini. Okey, kalau kita tengok di sebelah sini. Okey, adalah kotak merah yang saya highlight ini. Right? Tiga agama ini adalah 3 agama yang besar di negara kita. Agama Islam yang pertama, agama Islam. Yang kedua ialah agama Buddha, dan yang ketiga ialah agama Hindu. Okey. 3 agama ini ialah 3 agama yang besar di Malaysia. Right. Kalau kita tengok ketiga-tiga agama ni apa yang dia cakap, kebiasaannya semua agama ada. Okey, kebiasaannya semua agama ada. Sebab apa? Ia adalah sebahagian dalam nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni ni bukan satu agama saja yang perlu amalkan. Setiap agama yang berada di dunia mengamalkan nilai-nilai murni. Okey. Faham? Kemudian kita tengok di muka surat yang seterusnya. Okey, murid ini agama Sikh. Okey, agama Sikh. Agama saya mendidik kami supaya bersikap adil terhadap semua orang, oleh itu kami dapat bergaul mesra. Dan kemudiannya yang
Di bawah ini agama saya, agama ini masyarakat di Sarawak ya. Okey, agama saya menyarankan kami berbaik-baik dengan semua orang. Amalan berbaik sangka dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Okey. Kamu bersyukur dengan agama atau kepercayaan yang kamu anuti? Mengapa? Soalan yang kedua, amalan, ajaran agama atau kepercayaan merupakan tunjang keharmonian masyarakat. Bincangkan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Adakah kamu bersyukur dengan adakah kamu bersyukur dengan agama atau kepercayaan yang kamu anuti? Mengapa? Okey, saya bercakap memenangkan kita sekarang berada di norma baru dan awak hanya tengok saja video ini. Saya akan minta untuk awak menjawab soalan ini di dalam Google Classroom kita. Okey, saya akan invite anda semua dan menjawab soalan tersebut dalam Google Classroom kita. Okey, yang pertama, saya jawab dulu soalan ni. Untuk ini jawapan saya. Okey, ini jawapan saya dan saya minta untuk awak tidak mengambil jawapan yang sama seperti saya. Okay. Adakah kamu bersyukur dengan agama atau kepercayaan yang kamu anuti? Mengapa? Saya bersyukur dengan agama atau kepercayaan yang saya anuti. Saya bersyukur. Kenapa? Sebabnya ialah agama saya banyak mengajar tentang nilai-nilai murni supaya kita dapat hidup dengan lebih baik antara satu sama lain. Kalaulah kita bayangkan kalaulah agama saya, agama Islam tidak mengajarkan nilai murni dalam agamanya, saya jumpa masyarakat lain ni ataupun orang Islam yang lain, jumpa je nak pukul orang lain, jumpa orang Cina nak pukul orang Cina, jumpa orang India nak pukul orang India. Dalam agama Islam tidak mengajar perkara-perkara sebegitu dan saya pasti bukan agama Islam saja, agama-agama lain pun menyarankan supaya mengamalkan nilai-nilai murni. Jumpa orang bertegur sapa, jumpa orang senyum, memberi selamat sejahtera. Itu adalah nilai-nilai murni yang ada dalam setiap agama. Jadi saya bersyukur dengan agama yang saya anuti. Yang kedua. Soalan yang kedua. Amalan, ajaran agama atau kepercayaan merupakan tunjang keharmonian masyarakat. Bincangkan. Okey, kalau saya tanya soalan, betul ke tidak? Pada saya betul. Sebab setiap agama, macam yang saya dah cakap tadi, setiap agama mengamalkan nilai-nilai murni dalam agama masing-masing. Jadi, sekiranya penganut agama masing-masing ini mengamalkan nilai murni dengan sangat baik, kuranglah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini di dalam masyarakat kita. Contohnya macam mencuri, merompak, memukul, memeras ugut dan sebagainya. Okey, akan kurang sekiranya semua kalau semua 100% dekat negara Malaysia ini 100% masyarakatnya mengamalkan nilai-nilai murni, saya rasa, saya jamin tidak akan berlakunya perkara-perkara jenayah di Malaysia ini. Okey. Seterusnya. Okey, ini surat tadi. Okey, seterusnya. Ajaran agama tunjang masyarakat. Ni yang kita tengok ni tadi ni. Okey. Persatuan penganut ini contoh hayati catatan diary. Persatuan penganut kuil Sri Maha Mariamman Sikamat menjalankan program Akshaya Patram, iaitu pemberian sumbangan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira agama dan kaum. Mari kita hayati catatan diary program ini di Rumah Kebajikan Junjung Kasih. Okey. Sekarang pernyataan ini sekejap ya. Saya ambil kotak. Okey. Pernyataan ini dia menunjukkan tentang penganut kuil Sri Maha Mariamman ni Sikamat, dia menjalankan satu program yang dia bagi nama Akshaya Patram. Okay, kalau saya salah sebut, saya minta maaf ya, dan beritahu saya macam mana cara sebutan yang betul. Okay, kalau kita tengok program ni, iaitu pemberian sumbangan. Okay. Pemberian sumbangan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira agama dan kaum. Okay. Ini saya cakap daripada segi side saya sebab saya beragama Islam. Okey. Okey, pemberian sumbangan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira agama dan kaum. Maksudnya
Dia nak bagi satu-satu perkara, satu-satu benda, tak kira lah duit ataupun barang keperluan harian dan sebagainya. Dia tidak mengira agama dan kaum. Okey, contoh penganut kuil Sri Maha Mariamman ni, dia nak beri kepada sumbangan kepada murid ataupun masyarakat Cina. Boleh, tak ada masalah. Nak beri sumbangan kepada masyarakat Melayu. Boleh, tak ada masalah. Okey? Boleh, tak ada masalah. Sebab dekat sini dia pemberian sumbangan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira agama dan kaum. Saya rasa setiap agama pun mempunyai satu-satu saranan, satu-satu saranan yang berupaya seperti macam ni, yang serupa macam ni. Iaitu pemberian sumbangan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira agama dan kaum. Baik, contoh macam saya masyarakat Melayu, kaum Melayu, saya nak beri kepada kaum Cina, saya nak beri kepada kaum India, saya nak beri kepada kaum-kaum yang lain. Boleh dialu-alukan, tiada masalah. Okey. Tengok diary yang pertama, rakan sekelas saya Stella memberitahu bahawa kanak-kanak di rumah kebajikan itu menghadapi masalah kekurangan makanan dan peralatan sekolah. Saya berjumpa dengan pengerusi Persatuan Penganut Kuil dan bercerita tentang masalah tersebut. Okey, itu yang pertama. Okey, dia ada rasa. Stella ni dia ada rasa. Dia ada rasa nak tolong rumah kebajikan. Okey, nak tolong rumah kebajikan. Kemudian hari pertama, hari pertama 12 Februari, hari kedua 14 Februari, saya dan beberapa orang ahli jawatan kuasa Persatuan Penganut Kuil menziarahi rumah kebajikan itu. Kami berjumpa dengan pengusaha rumah kebajikan untuk berbincang tentang keperluan dana dan kemudahan yang diperlukan oleh kanak-kanak di rumah kebajikan itu. Okey, contohnya bila dia cakap dekat sini, perenggan yang ini dia berbincang. Kalau pada saya, ini pendapat peribadi saya lah, kalau kita nak membuat sumbangan pada rumah-rumah kebajikan, kita sebolehnya kita tanya dulu rumah kebajikan tu apa yang kurang. Dia kurang pakaian sekolah, okey. Dia kurang barang keperluan harian untuk makan. Dia kurang katil, dia kurang perabot dan sebagainya. Okey, tak adalah kita beri apa yang dia dah ada. Kita bantu kalau kita nak beri apa-apa pada rumah kebajikan, sebolehnya kita bantu, kita beri apa yang rumah kebajikan itu tiada. Okey, paling mudah kalau kita ada duit lebih, kita serahkan kepada rumah kebajikan itu dan terpulang pada rumah kebajikan tersebut untuk membeli apa, ikut keperluan rumah kebajikan. Okey, itu pada saya lah pendapat saya. Right, seterusnya 20 Februari, ahli jawatan kuasa Persatuan Penganut Kuil memberikan makanan dan peralatan sekolah. Okey, nampak 14 hari bulan, kemudian 20 hari bulan. Maksudnya selang 6 hari, lebih kurang selang seminggu lah. Kenapa? Sebabnya memberikan, 20 hari bulan ni dia dah memberikan makanan dan peralatan. Stella ni pun tolong membantu mengagihkan makanan kepada penghuni yang kurang upaya. Okey, maksudnya mereka ni yang nak membuat sumbangan mengambil tempoh masa 1 minggu lebih kurang untuk membeli barang-barang keperluan, untuk menyediakan barang-barang keperluan yang nak dibeli. Okey, tak boleh hari ni kita bincang, besok kita nak pergi. Tak boleh, kita kena bersedia. Dekat dalam sini dia lebih kepada bersedia. Niat nak membantu dan perlu bersedia. Okey. Seterusnya 14 Mac. Maksudnya dia dah bagi tu, dia tak habis. Dia tak habis lagi sumbangan dia. 14 Mac dia sambung lagi. Dia mendapat sumbangan buku untuk kanak-kanak daripada Encik Selvan. Nampak? Mungkin Encik Selvan ni kaum lain, pengarah syarikat keselamatan maju, dia pun nak bagi juga. Maksudnya dia tidak mengira agama. Rumah kebajikan ni mungkin ada masyarakat India, masyarakat Cina, masyarakat Melayu, kaum-kaum yang lain. Okey, dia tak kisah. Yang penting dia bagi dan individu-individu ataupun kanak-kanak yang berada di rumah kebajikan tersebut dapat menggunakannya secara bersama. Okey, Stella ni membantu agihkan buku kepada kanak-kanak. Pemberian sumbangan ni dapat eratkan hubungan silaturahim masyarakat dengan penghuni rumah kebajikan. Maksudnya masyarakat sekeliling rumah kebajikan itu
mempunyai hubungan, dapat membina hubungan yang lebih erat antara mereka. Bukannya kadang-kadang kita tak tahu pun bila ada rumah kebajikan dekat sini, contoh. Okey. Kemudian 21 Mac, Persatuan Penganut Kuil ni dia buatkan karnival sukan neka. Okay, ini mungkin dululah, bukan tahun sekarang. Tahun sekarang ni tak boleh buat anjuran benda perkara-perkara sebegini. Kerajaan melarang. Okey, tak boleh, belum boleh, bukan tak boleh, belum boleh lagi. So janganlah buat dulu. Kalau tak nanti akan dikenakan denda. Okay, pelbagai aktiviti menarik. Okay, nampak dia merasa sungguh gembira. Okey, kita tengok soalan di sini. Apakah kepentingan program Akshaya Patram ini untuk membentuk masyarakat yang harmoni? Apa kepentingan dia? Apa kepentingan dia? Kepentingan dia ialah mewujudkan satu silaturahim yang lebih baik. Okey. Jika, soalan kedua, jika kamu ada melibatkan diri dalam aktiviti sebegini, saya nak awak bercerita juga dalam Google Classroom. Okey. Baik. Seterusnya, ajaran agama mesti diamalkan. Ini dah subjek yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir. Tengok kita tengok, baca dan fahami situasi. Bira, Ray dan Ramli membuat satu tinjauan tentang amalan ajaran agama dalam kalangan anggota masyarakat di tempat tinggal mereka. Ini adalah dapatan tinjauan mereka. Okey. Doktor Perubatan Lim, kita tengok nama dia Lim Tek Seng. Maksudnya doktor ini adalah doktor Cina. Salah satu ajaran agama Buddha adalah untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. Saya mengamalkan ajaran ini dengan taat setia. Sebagai contohnya, saya membantu anggota masyarakat yang susah dengan memberikan sumbangan. Saya berasa amat gembira dan berpuas hati dengan amalan saya ini. Kemudian Josephine, dia kerja sebagai guru. Agama Kristian menyuruh umatnya melayan setiap anggota masyarakat secara adil dan hidup dengan aman damai. Saya mengamalkan ajaran tersebut tanpa menghina agama dan bangsa supaya dapat mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera di kampung kami. Okey, ini guru agama Kristian. Kemudian ada seorang pegawai polis bernama Gopal. Agama Hindu menekankan bahawa perbuatan dan kelakuan seseorang akan menentukan kehidupan mereka. Saya sentiasa memastikan perbuatan saya baik dan benar. Okey, apabila berhubung dengan setiap anggota masyarakat dalam kehidupan harian. Baik, saya nak awak fikirkan ajaran yang dituntut oleh semua agama dalam masyarakat kamu. Apa ajaran-ajaran dia? Okey. Kebiasaannya ajaran-ajaran ni, kalau kita dapat senang nak fikir, iaitu nilai murni. Baik, nilai murni. Saya nak awak murid tahun 5, saya nak awak menyenaraikan sekurang-kurangnya, senaraikan 10 nilai murni yang boleh diamalkan di sekolah. Okey, diamalkan di sekolah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan juga 10. Saya nak awak senaraikan dan tulis jawapan di Google Classroom juga, tugasan yang saya berikan. Okey. Baik. Sekian saja video saya pada hari ini, pada sesi yang kali ini. Okey. Bagi yang tak pernah mengenali saya ialah Cikgu Muhammad Syazwan bin Sulaiman. Ini ada nombor telefon saya, ada email saya, email MOE, dan juga ada email personal. Sekiranya saya menggunakan email saya, awak boleh dapatkan maklumat di dalam paparan ini. Mungkin awak boleh pause sekejap. Baik, sekian saja. Saya ucapkan selamat sejahtera. Saya doakan anda semua sentiasa sihat. Tolong jaga keselamatan diri masing-masing. Tolong ikut peraturan-peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dan kita jumpa semula di sesi yang akan datang. Sekian, terima kasih.